Kuliah kita sejak daripada dua pertemuan yang terakhir tentu akan berkait sedikit sebanyak tentang Palestin. Dalam masa yang sama kita masih menceritakan tentang kisah kehidupan para sahabat. Dan untuk malam ini, kalau ingat pertemuan yang terakhir, kita ada ceritakan sedikit beberapa watak dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa kejadian dalam sirah yang dikaitkan dengan Fathul Quds ataupun Fathu Baitul Maqdis, pembukaan Baitul Maqdis pada era Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini saya harap dapat tengok beberapa cerita yang selanjutnya juga berkaitan dengan para sahabat dan juga berkaitan dengan Palestin. Ada beberapa nama, tapi kita tengok masa yang kita ada ni boleh petik berapa cerita. Saya nak mulakan dengan cerita yang pertama. Kalau dalam buku kita, kisah ini ataupun nama watak ini akan disebutkan mungkin dalam 20-30 kali kuliah lagi. Tapi kita bawakan ke depan kerana watak ini adalah watak yang istimewa tentang yang berkait dengan isu di Palestin pada hari ini, iaitu kisah Abdullah ibn Jahash. Beliau merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, abang ipar Nabi jugalah, merangkap abang ipar Nabi kerana Nabi akan bernikah dengan Zainab binti Jahash. Terlebih dahulu kita bawa sedikit perkembangan daripada Palestin dan Gaza ketika ini bila membaca berita sejak semalam. Knesset ataupun Parlimen Israel sudah mula meeting, dan meeting tersebut tajuknya memang agak mengganggu siapa yang membaca berita tersebut, bila mereka sudah mula berbincang apa yang nak buat lepas perang di Gaza. Walaupun banyak penganalisis politik sebut ini adalah mainan politik Netanyahu, sebenarnya dia nak kalah adapun dia tak berjaya menyelesaikan agenda di Gaza yang dikatakan mencari Hamas sampai ke lubang cacing tapi tak jumpa-jumpa. Dia dah kalah, dia dah tewas dalam mainan politiknya. Tetapi meeting tersebut berlaku dengan satu agenda yang agak mengganggu bagi siapa yang mengikuti. Dan tentu kita sebagai umat Islam, inilah antara benda yang paling kita takut. Apabila Netanyahu mengeluarkan satu perkataan yang agak, saya pun tak sangka dia sebut benda itu. Sebab selalu kita sangka di Palestin ini yang mesra Israel adalah kerajaan Fatah di tebing barat, di Ramallah. Tapi dalam ucapan Netanyahu, Prime Minister Israel, dia kata kita tidak akan menggantikan kerajaan Gaza dengan kerajaan Palestinian Authority ataupun PA yang sama di tebing barat. Tapi yang akan memerintah di Gaza nanti selepas selesai adalah kita. Maksudnya pasukan tentera Israel itu, IDF, mereka akan sendiri memerintah Gaza setelah mereka menghapuskan Hamas, katanya. Dan nanti mereka akan fikirkanlah siapa yang akan menggantikan pemerintah di Gaza. Tapi tentu sekali bukan Hamas, kerana mereka anggap Hamas itu teroris, walaupun rakyat di Gaza sendiri yang mengundi Hamas untuk jadi pemimpin mereka. Tapi mereka juga menganggap Fatah di Ramallah, Fatah ni kerajaan Palestin, Palestinian Authority yang bertanggungjawab di tebing barat, pun mereka anggap bukan pihak yang akan memerintah Gaza. Kerana bagi Benjamin Netanyahu, barulah semalam terbongkar seperkara secara terang-terang. Benjamin Netanyahu sebut Hamas mahu kita hancur, mahu hancurkan kita hari ini juga. Tapi Fatah yang berada di tebing barat mahu hancurkan kita secara berperingkat, maka sama saja. Ini menurut Benjamin Netanyahu. Dan sebab itu untuk kita umat Islam, walau apapun berlaku di Gaza, walaupun mungkin kita tak setuju ataupun setuju macam-macam cerita yang berlaku di sana, kita kena tahu yang di pihak musuh iaitu Zionis Israel ini, mereka ada satu cita-cita saja. Walau apapun yang berlaku di luar sana di pihak umat Islam, yang penting Gaza akan runtuh. Kuasa umat Islam yang terakhir yang betul-betul melawan Israel, Zionis Israel secara keras, mereka nak runtuhkan, serta merta
dan itu adalah Hamas di Gaza, dan berita ini mungkin akan mengganggu kita untuk minggu-minggu akan datang. Tapi kalau ikuti wawancara yang lain, mereka akan cakap sebenarnya Benjamin Netanyahu dia nak jatuh dah secara macam-macam sebab membuktikan bahawa dia akan jatuh. Dia hanya mewujudkan perbincangan itu untuk tunjuk dia hebat, okay? Tapi apapun untuk Gaza, kita perlu sentiasa berikan perhatian sebab kita takut ini adalah sangat menyedihkan untuk kita bayangkan. Bagaimana kalau ini kali terakhir kita mampu untuk bersembang lagi tentang Palestin dalam keadaan Palestin itu masih dalam perjuangan? Macam mana kalau ini adalah hari-hari terakhir kita nak menyebut tentang Palestin ketika Palestin itu dalam mod perjuangan lagi? Kerana kalau tidak ada lagi pejuang-pejuang ini, maka berakhirlah segala impian dan juga cita-cita kita tentang Palestin. Kembali kepada Abdullah ibn Jahash, apa kaitan, apa ceritanya yang menyebabkan Abdullah ibn Jahash ini ada cerita yang sangat dekat dengan Palestin? Saya nak membawa kepada cerita yang mengangkat nama Abdullah ibn Jahash. Beliau popular sebagai orang pertama yang mendapat gelaran Amir. Kan dalam Islam ni, dalam sejarah kita kenang nama Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Tapi dalam sejarah kita sebenarnya sebelum Umar Al-Khattab, sebelum mana-mana pemimpin pasukan perang, Nabi lantik seorang amir dalam kalangan mereka. Nabi SAW telah melantik amir yang pertama, tentera, ketua pasukan perang muslimin yang pertama sebenarnya adalah Abdullah ibn Jahash. Ini adalah amir yang pertama menurut sejarah kita. Dan ini cerita yang mengangkat nama beliau, tetapi nama beliau dijulang dalam cerita ini dengan perasaan yang sedikit bercampur bau. Kita akan ceritakan, ya. Ceritanya agak ringkas saja, iaitu selepas umat Islam dihalau keluar daripada Mekah, dan ketibaan Nabi SAW disambut oleh para Ansar, para Aus dan Khazraj yang membentuk pasukan Ansar di Madinah. Maka mereka bergabung menjadi satu kelompok muslimin yang sama. Di Madinah inilah mereka mula mewujudkan beberapa misi, ekspedisi untuk mengembalikan maruah Islam yang sudah sekian lama tercela pada era Mekah. Dan Nabi SAW telah melantik satu pasukan. Ini adalah dikatakan Sariyah pertama, satu ekspedisi untuk mengumpul data. Biasalah kalau orang nak bertanding pun, pertandingan apa-apa, kalau dia dah tahu dia akan lawan dengan siapa, dia akan riki dulu, cari tim lawan ni kekuatan dia apa, siapa striker dia, siapa player dia yang sedang injured, supaya boleh jangka tim yang kita lawan ni siapa yang akan menjadi first 11, 11 pemain yang akan diturunkan dalam pertandingan yang akan datang. Biasalah. Dan Nabi SAW utuskan pasukan ini, dan dinamakan amir mereka ataupun ketua mereka itu adalah Abdullah ibn Jahash. Dan Nabi memberikan syarat sebenarnya, sebagai pemimpin, sebagai pasukan pertama yang Nabi utus, Nabi akan memilih mereka yang ada kekuatan, yang ada kelebihan menahan diri daripada makan dan minum. Pelik peraturan ni. Kerana untuk berada di satu tempat, bayangkan, untuk berada di satu tempat yang kamu nampak di depan mata kamu adalah orang-orang yang selama ini membunuh anak-anak kamu, orang yang selama ini menghalau kamu daripada rumah kamu dan mengambil rumah kamu daripada mereka, bukan satu kerja yang senang. Maka Nabi lantik ketua mereka adalah Abdullah ibn Jahash yang kita nak sentuh pada malam ni. Maka Abdullah ibn Jahash diminta Nabi SAW untuk keluar. Ini standard mana-mana misi Nabi SAW. Biasa Nabi rahsiakan dulu perjalanan tu. Nabi bagi surat, nanti tengah jalan dah keluar daripada Madinah, buka surat ni. Dan bila Abdullah ibn Jahash dah keluar daripada Madinah, dia buka surat, Nabi minta dia pergi ke Nakhlah. Sebab tu Sariyah ini namanya Sariyatun Nakhlah. Sariyah ni macam ekspedisi kecil lah, perang-perang kecil yang Nabi SAW biasanya tak join. Nabi akan hantar sahabat untuk collect maklumat, kumpul maklumat, datangkan khabar-khabar, ceritakan kepada Nabi SAW tentang
musyrikin Quraisy, apa yang mereka buat, apa aktiviti mereka, apa yang mereka ada. Maka itu permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Jahash, pergi ke Nakhlah, pergi ke sana dan kamu ceritakan kepada aku, intip orang Quraisy dan ceritakan kepada aku apa yang mereka buat. Sariyatun Nakhlah berlaku dalam lebih kurang sama ada 2 bulan. Ada yang beritahu pandangan dalam masa 2 bulan saja sebelum perang Badar. Sebab ini berlaku pada bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan, dalam masa 2 bulan saja sebelum perang Badar. Sebagian pandangan kata tahun depan baru perang Badar. Apapun ini bukan perang yang jauh dengan Badar, memang ini adalah antara peristiwa yang membawa kepada perang Badar. Apa ceritanya? Bila tiba di sana, Abdullah ibn Jahash, Nakhlah ni dekat mana kalau kita boleh bagi peta sikit? Nakhlah ni di antara Mekah dengan Taif. Kalau tuan-tuan boleh bayangkan Mekah dekat mana, Taif dekat mana. Mekah dan Taif ni adalah 2 bandar yang berjiran, 2 kota yang berjiran pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zaman sekarang pun. Taif dia akan naik gunung ganang sikit, tengah-tengah tu ada Nakhlah, kawasan perkebunan. Itulah tempat untuk orang travel, berniaga dan sebagainya. Kalau kita dengar cerita dalam sirah, Nabi ataupun Khadijah banyak berniaga di pasar Uqaz, ataupun Zaid ibn Harithah itu sendiri dibeli di pasar Uqaz oleh Hakim ibn Hizam. Pasar Uqaz dekat mana? Utara lagi, dekat atas Taif. Maka Nakhlah ni, tempat yang Nabi minta Abdullah ibn Jahash pergi ni, adalah macam R&R, tempat berhenti, tempat berehat para rombongan yang akan berulang-alik ke pasar-pasar besar di sekitar Najd dan Hijaz. Apa yang berlaku? Bila Abdullah ibn Jahash tiba di situ, di depan mata dia nampak orang-orang yang selama ini dikenal di Mekah, dan dia tahu inilah orang-orang jahat di Mekah yang merampas harta umat Islam, yang menghalau keluar orang-orang Islam untuk pergi hijrah ke Madinah, yang telah buat segala kejahatan, tekanan, paksaan, kezaliman. Dan boleh bayangkan bagaimana dengan Abdullah ibn Jahash bila dia melihat cerita itu depan mata dia. Dia kalau bandingannya kita tahu orang yang selama ini curi buah daripada pokok kita tanam penat-penat, keluarlah satu biji buah betik ke, buah mangga ke, dan kita ada CCTV depan rumah, kita tahu orang ni lah yang kerjanya mengambil buah gitu. Dan satu hari kita sarapan dekat mana-mana, dekat setiap alam ni, dan kita nampak dia dekat depan meja kita je. Inilah orang yang selama ni masuk dalam CCTV aku, dia yang duk curi buah dekat depan rumah aku. Perasaan kita apa masa tu? Mestilah membuat marah. Dan Abdullah ibn Jahash, dia nampak orang-orang ni perasaannya dah tak terkawal. Abdullah ibn Jahash bersama dengan berbelas orang lagi, barangkali 12 orang, 14 orang yang bersama dengan dia dalam misi tersebut. Mereka berbincang. Kenapa? Mereka berbincang nak buat apa ni? Hati mereka dah tak tertahan. Sedangkan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi apa? Hanya tengok dan kutip maklumat saja. Nabi tak suruh perang, Nabi tak suruh menyerang mereka, Nabi suruh kutip saja maklumat. Dan bila mereka nampak ini depan mata, mereka tak tahan dan mereka berbincang. Akhirnya keputusan diambil, jom kita serang, jom kita serang mereka. Adalah beberapa nama musyrikin yang disebut dalam kitab sejarah tentang cerita ini. Tapi ringkasnya apa yang berlaku? Kenapa mereka ambil keputusan serang? Kerana mereka kata dia ada masalah dalam cerita ni. Serangan ini salah atas macam-macam sebab, tapi salah satu yang paling besar adalah itu adalah hari terakhir bulan Rejab, dan bulan Rejab adalah bulan haram dalam Islam. Bukan saja haram di sisi Islam, dia adalah juga bulan haram di sisi budaya masyarakat Mekah. Bulan haram maksudnya bulan yang mulia, yang diharamkan padanya berlaku macam-macam benda. Antaranya adalah diharamkan pertumpahan darah. Sebab tu dalam sirah Nabawiyah, dalam sejarah orang Arab, perang mesti berlaku pada bulan selain bulan haram. Tak boleh berlaku pada bulan haram, kerana bagi mereka itu bulan yang mulia.
Tapi ada perbincangan fiqahnya lah bila Islam datang apa yang berlaku kan. Ringkasnya sahabat berbincang, kalau kita tak menyerang mereka sekarang, iaitu di hari terakhir bulan Rejab ni, esok mereka akan balik ke Mekah. Bila mereka balik ke Mekah, Mekah pula tanah haram, dan oleh kerana Mekah tanah haram, tak boleh tumpahkan darah di dalam kota Mekah. Maka mereka sedang dilema, macam mana ni, kita dah nampak depan mata ni, dan kita tahu kita ada kekuatan sebab kita ada senjata, kita ada segala-galanya. Mereka ini adalah rombongan kafilah dagang, kita boleh buat apa saja yang kita nak buat. Maka apa yang mereka buat? Mereka telah ambil satu keputusan, kita serang sekarang. Dan salah seorang daripada musyrikin itu mati dibunuh oleh pasukan Abdullah ibn Jahash. 2 orang ditangkap sebagai tawanan. Salah seorang yang namanya Naufal sempat larikan diri ke Mekah. Dan bayangkan, Naufal ibn Abdullah ibn Mughirah, dia pergi ke Mekah menyampaikan cerita ni. Kami diserang hendap oleh para muslimin daripada Madinah pada bulan Rejab, bulan haram. Dan bila Abdullah ibn Jahash bersama dengan pasukannya pulang ke Madinah dengan 2 orang tawanan, dan dengan satu berita bahawa kami berjaya bunuh seorang musyrik, dan satu lagi mereka bawa pulang harta-harta yang dirampas sebagai ghanimah dalam cerita tu. Bila mereka bawa jumpa dengan Nabi, apa agaknya respon Nabi SAW? Respon musyrikin Mekah dulu, kita nak tahu dulu. Bila Naufal ibn Abdullah ibn al-Mughirah sampaikan berita ni kepada orang Mekah, panas. Orang Mekah dah jumpa satu cerita untuk sebarkan, untuk burukkan pasukan muslimin. Betul lah selama ni kita sebut mereka ni memang jahat. Orang Mekah dah dapat satu bukti, betul lah yang kita sebut selama ni, memang muslimin di Madinah tu yang selama ni duduk bersama dengan kita, mereka memang jahat, mereka suka langgar peraturan, mereka suka membunuh orang. Ini panas disebarkan ketika itu di Mekah, sebab cerita ni memang cerita yang besar, bunuh orang pada bulan haram. Satu ketika dulu, kalau kita ingat cerita dalam sirah, perang Fijar, sama ada tuan-tuan ingat atau tidak cerita ini dalam sirah, ini antara cerita yang awal dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Fijar adalah perang, nama pun Fijar, perang yang jahat. Perang Fijar berlaku pada zaman jahiliah, sama ada 3 tahun ataupun lebih daripada itu, tapi ini cerita yang telah sangat besar di sisi masyarakat Mekah, sebab dia perang yang sangat jahat. Dan kejahatan tu kenapa? Kerana ada orang ni, dia telah bunuh satu kabilah yang lain di dalam Mekah. Bila bunuh orang dekat dalam Mekah, ini adalah tanah haram, tak boleh bunuh orang dalam ni. Sebab tu jadi perang besar. Perang Fijar yang berlaku pada zaman jahiliah pun berpunca daripada sebab yang sama, bunuh orang, tumpahkan darah tanpa sebab dan melanggar peraturan tanah haram dan bulan haram. Dan ini berlaku lagi kali ini. Maka musyrikin Mekah bising cerita benda ni, dan kita tahu itu akan membawa kepada perang Badar. Bila Abdullah ibn Jahash dan pasukannya pulang ke Madinah dengan segala yang saya sebutkan tadi, apa agak-agaknya respon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab kita mungkin menjangkakan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jawab, tahniah, bagus, memang itu yang aku nak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jawab begitu. Nabi terus, kalau kita boleh sebutkan dengan mudah, Nabi tak setuju, Nabi mengingkari, dan Nabi tak redha dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Jahash. Nabi sebut, ma amartukum bil qatli, aku tak suruh kalian untuk bunuh, aku tak suruh kalian untuk perang. Nabi minta semua sahabat ini yang diketuai oleh Abdullah ibn Jahash hanya untuk kutip maklumat saja, bukan untuk serangi mereka. Inilah yang unik dalam cerita tentang Abdullah ibn Jahash. Dan barangkali ini cerita paling masyhur tentang Abdullah bin Jahash. Macam mana? Nabi pun marah Abdullah ibn Jahash, dan musyrikin Mekah pun memang dah ready, bila-bila masa saja kami boleh buat sesuatu kepada orang-orang di Madinah ini, kerana mereka telah melanggar peraturan bulan haram yang tak boleh tumpahkan darah pada bulan haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana biasa
Nabi sentiasa dalam keadaan yang memang dah tak clear, dah tak tahu nak buat apa. Nabi akan tunggu keputusan daripada Allah Ta'ala, dan memang akan turun satu ayat daripada surah Al-Baqarah ayat ke-217. Ini adalah antara ayat kegemaran saya juga dalam Al-Quran, kerana ayat ini terang-terang Allah memandu para sahabat. Terang-terang Allah tunjukkan kepada Nabi SAW dan para sahabat macam mana kalau dalam hidup kita ni ada dilema sikit dalam memahami apa yang berlaku depan mata kita. Sebab tu sebut Al-Quran ini adalah huda, adalah nur, cahaya, petunjuk. Ini contoh macam mana Al-Quran beri petunjuk kepada para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman daripada Al-Baqarah 217. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Mereka bertanyakan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bulan haram, iaitu boleh ke tumpahkan darah pada bulan haram. Ini memang cerita tentang Abdullah ibn Jahash, apa yang telah dibuat. Qul, Allah minta Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kepada musyrikin Mekah, jawab kepada para sahabat, sebab sahabat pun tertanya-tanya macam mana ni. Nabi sebut qul qitalun fihi kabir. Allah Taala beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bunuh orang, serang orang, tumpahkan darah pada bulan haram itu kabir, besar kesalahannya. Seperti mana yang musyrikin Mekah dakwa, ini adalah sesuatu yang kabir. Kamu bunuh orang pada bulan haram, ini kabir ni. Betul apa yang musyrikin Mekah itu sebut, betul. Kita kena setuju. Ini Allah Ta'ala sendiri sebut pada kita, qul qitalun fihi kabir. Tapi keratan kedua daripada ayat inilah yang saya rasa sangat jelas menunjukkan ini cara logical thinking lah, kalau bahasa moden je kan, logical thinking, systemic thinking yang Al-Quran ajar pada kita. Bila berfikir, kena berfikir timbangan akalnya tu kena timbangan yang rasional, kena timbangan yang logik, kena timbangan yang adil. Dan ini antara ceritanya, iaitu Allah Ta'ala menyambung wasaddun an sabilillah wa kufrun bih wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Apa terjemahannya? Dan saya terus masuk kepada kaitan dengan cerita Abdullah bin Jahash. Wasaddun an sabilillah, menahan orang daripada jalan Allah Ta'ala. Apa yang berlaku di Mekah selama ini telah disenaraikan di bahagian kedua ayat ini. Wasaddun an sabilillah, menghalang orang daripada jalan Allah Ta'ala. Kan itu yang dilakukan musyrikin Mekah selama 13 tahun di Mekah. Apa yang berlaku bila Nabi SAW naik ke atas bukit Safa? Tidakkah memang musyrikin Mekah menghalang dan memburuk-burukkan Nabi SAW? Apa yang berlaku kepada keluarga Yasir, yang Nabi sebut sabran ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Nabi sebut begitu kepada mereka. Kenapa? Kerana mereka yang merupakan keluarga yang ada perjanjian dengan Banu Makhzum telah diseksa sampai mati oleh keluarga Banu Makhzum itu sendiri. Apa yang berlaku kepada Bilal ibn Rabah? Apa yang berlaku kepada siapa lagi yang kita boleh sebut? Ammar ibn Yasir. Apa yang berlaku kepada Khabbab ibn Arad? Semua ini adalah jelas-jelas terang-terang segala kejahatan yang telah berlaku 13 tahun yang lalu. Musaddun an sabilillah wa kufrun bih. Sedangkan mereka musyrikin Mekah ni pun kufrun, mereka ni kufur kepada Allah Ta'ala. Apa lagi? Wal masjidil haram, dan mereka juga menghalang orang-orang daripada masuk ke Masjidil Haram. Ini simbolik sikit. Masjidil Haram adalah tempat untuk ibadah, dan bukan saja ibadah. Muslimin di Makkah ini, mereka benar-benar, oh, apa jadi pada mic? Lagi okey, lagi bagus. Tak, saya nak buat apa? Tunggu. Hello, boleh? Lagi okey? Okey. Tadi tak jelas ya? Penat kuliah. Gemuk sikit. Tak apa. Kat mana tadi?
menghalang orang daripada kan jelas sikit kan, kepada Masjidil Haram. Ada lupa dah, lost the point saya. Yang penting dalam surah tak ganggu. Okey. Lagi bagus kan teknikal. Mana tadi? Segala benda yang berlaku di Mekah boikot selama 3 tahun. Kemudian Nabi SAW sendiri, macam mana Nabi sendiri setelah kematian bapa saudara Nabi, setelah kematian isteri Nabi SAW, sentiasa baginda SAW dalam situasi yang menekan dan dizalimi. Ada beberapa attempt untuk bunuh Nabi SAW. Semua itu dimaksudkan oleh ayat ini. Okey, mana lagi? Wa ikhraju ahlihi minhu. Ini adalah kemuncaknya. Wa ikhraju ahlihi minhu. Kemuncak kepada kejahatan Quraisy adalah apabila para muslimin di Mekah ini telah, kalau kita nampak mereka ni hijrah, tapi hakikatnya apa? Mereka telah dihalau daripada tanah air mereka sendiri. Kerana apa makna hidup di tanah air sendiri kalau akidah tu tidak merdeka, kalau kehidupan itu tidak merdeka? Ini bukan tanah air kalau kita disekat-sekat, bahkan untuk apa yang kita percaya pun dihalang-halang. Maka akhirnya mereka terpaksa tinggalkan Mekah, pergi ke Madinah. Dan Allah Ta'ala tutup dengan akbaru indallah, ini lebih besar di sisi Allah Ta'ala. Yang kamu lakukan Abdullah ibn Jahash and the team Abdullah ibn Jahash ni, yang berlaku di Nakhlah itu betul kabir, itu satu kesalahan yang berat, yang besar. Tapi wahai musyrikin Quraisy, wahai para sahabat, ini adalah logical thinking yang kita perlukan. Siapa lebih jahat, siapa lebih banyak buat kejahatan yang selama ini berlaku selama 13 tahun di Mekah tu tak kira ke? Kenapa melupakan segala kejahatan yang kamu buat kepada para muslimin di Mekah dulu, sampai mereka terpaksa tinggalkan tanah air mereka? Sebahagian daripada mereka terpisah dengan keluarga tersayang, macam Ummu Salamah yang terpisah dengan suaminya, yang terpisah dengan anaknya. Ini berlaku. Kenapa kamu tak kira tu sekali? Dan tengok penutup ayat inilah yang biasanya kita hafal. Zaman sekolah dulu kalau debat-debat kita biasa guna ayat ni. Apa dia? Wal fitnatu akbaru minal qatl. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Yang biasa kalau dalam debat gunakan ayat ni, tak boleh fitnah ya. Sebab fitnah tu lagi teruk daripada bunuh. Itu adalah terjemahan yang sangat salah lah untuk digunakan dalam debat. Kerana fitnah dalam ayat ini secara umumnya, maksud fitnah adalah bencana, adalah malapetaka. Fitnah dalam bahasa Melayu bukan fitnah dalam bahasa Arab. Kena betulkan. Sama juga dengan operasi Tufanul Aqsa yang kita duk sebut ni kan. Tufanul Aqsa bukan taufan, bukan hurricane. Tufanul Aqsa maksudnya adalah banjir Al-Aqsa, bukan taufan Al-Aqsa, walaupun kita sebut Tufanul Aqsa. Sebab dalam bahasa Arab tufan bukan maksudnya taufan dalam bahasa Melayu. Wal fitnatu akbaru minal qatl, maksudnya adalah bencana yang berlaku selama 13 tahun di Mekah itu jauh lebih besar daripada pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan Abdullah ibn Jahash di sisi Allah Ta'ala. Kenapa ada perkataan indallah kat situ? Kerana Nabi SAW tetap kena bayar ganti rugi, denda. Sebab bila dibunuh seorang musyrikin pada bulan haram, kena bayar dendanya. Maka Nabi SAW bahkan melepaskan 2 tawanan yang ditangkap, memulangkan semula segala harta yang diambil, dibawa pulang ke Yathrib, ke Madinah. Dan Nabi SAW pun membayar denda barangkali 100 ekor unta, kerana salah seorang daripada musyrikin Quraisy itu telah terbunuh dalam cerita ni. Menunjukkan, ya, dari sudut dunianya Nabi SAW kena selesaikan benda itu. Tapi di sisi Allah Ta'ala, di sisi perjuangan umat Islam, kena ingat siapa yang lebih jahat. Abdullah ibn Jahash salah, ya salah, tapi jangan lupa siapa sebenarnya yang paling jahat dalam cerita ni. Apa punca Abdullah ibn Jahash naik angin bila nampak musyrikin Quraisy? Adalah mereka sendiri. Dalam sirah, Abdullah ibn Jahash ni popular sebagai barangkali antara sedikit keluarga Quraisy yang semuanya peluk Islam.
Keluarga Abdullah ibn Jahash semua peluk Islam, dan disebabkan itulah ini adalah keluarga yang telah meninggalkan segala harta mereka di Mekah tapi tak ada waris. Maka musyrikin Quraisy telah mengambil harta-harta milik keluarga Abdullah ibn Jahash. Ya, sebab tu cerita Abdullah ibn Jahash ini sangat penting. Dan macam mana kita nak bawa kepada Palestin? Sebab tu saya nak bawa cerita-cerita kita ni pada malam ni. Saya pilih-pilih daripada cerita para sahabat untuk kita kaitkan dengan Palestin. Dan saya tahu antara yang selalu orang sebutkan tentang Palestin adalah peristiwa yang berlaku pada 7 hari bulan, yang selalu media mainkan, tanyakan kepada mana-mana yang diwawancara. Kalau mungkin tuan-tuan ikuti wawancara itu, antara yang paling popular Piers Morgan punya sesi wawancara. Dia masih tak berhenti lagi jemput macam-macam jenis orang. Ada wawancara yang kita suka tengok, ada wawancara yang kita tak suka tengok, terutama bila dia jemput panelis yang pro Israel. Tapi Piers Morgan ini, kalau tak kenal boleh carilah siapa dia. Piers Morgan ni terkenal dengan satu trademark yang dia tanya kepada semua orang, terutamanya kepada yang pro Palestin. Dia akan tanya sampai sehabisnya, sampai ke hujungnya. Dia nak jawapan yes daripada soalan ni. Itu dia tanya, do you condemn Hamas? Adakah anda menyalahkan Hamas kepada apa yang berlaku di Gaza pada hari ini? Berapa orang dah? 17,000 ya. 17,000 nak sampai 18,000 dah syuhada di Palestin, di Gaza pada hari ini. Ini tak termasuk di tebing barat. Di tebing barat pun banyak berlaku pembunuhan dan sebagainya. Di Gaza saja sudah 17,000 syuhada. Dan pertanyaan kepada panel, do you condemn Hamas? Adakah anda menyalahkan Hamas terhadap apa yang berlaku? Ya. Dan ini soalan yang penting. Adakah anda condemn apa yang berlaku pada 7 hari bulan bila tentera Al-Qassam masuk ke Sderot di belah timur Gaza, dan ada juga serangan berlaku di Ashkelon di utara Gaza? Dan soalan itu muncul, 7 hari bulan tu, adakah kamu marah dengan tindakan Hamas sama macam kamu marah Israel? Ditanyakan kepada panel-panel yang dijemput. Dan kita nak bawa soalan itu kepada cerita Abdullah ibn Jahash. Dalam cerita Abdullah ibn Jahash, Allah Ta'ala ingatkan kita, ya, cerita Abdullah ibn Jahash ni bukan hanya itu permulaan perjuangan dalam sirah Nabi SAW. Kejahatan musyrikin Quraisy bukan berlaku setelah hijrah. Sudah 13 tahun berturut-turut berlaku kejahatan demi kejahatan yang meragut nyawa-nyawa umat Islam, yang telah menyebabkan sebagainya kebuluran. Bahkan kita boleh sebut secara direct impact kepada boykot yang dikatakan berlangsung 3 tahun, ada yang kata 1.5 tahun. Impact segera kepada cerita itu adalah kematian 2 orang penting di samping Nabi SAW, Abu Talib dan Khadijah. Ya. Takkan kita hanya nak sebut tentang 7 Oktober? Takkan kita lupa apa yang berlaku sebelum itu? Sebagaimana yang disebut oleh ayat tadi, wasaddun an sabilillah wa kufrun bih wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Jangan salah mentafsirkan apa yang berlaku di Gaza pada 7 hari bulan itu dengan mengatakan bahawa segala-galanya bermula pada 7 Oktober. Kerana bagi orang Gaza, luka yang mereka rasa itu telah berlaku sejak 75 tahun yang lalu. Tuan-tuan, kalau kita luangkan masa sedikit ketika isu ni tengah panas, tuan-tuan mengorek cerita-cerita lama tentang Palestin. Carilah mana-mana buku, inilah kot masanya. Cari buku tentang bagaimana ethnic cleansing berlaku secara strategik di bawah rejim Israel. Kalau kita baca karya yang ditulis oleh ramai orang tentang kezaliman yang berlaku di Deir Yassin, di Tontor, di apa lagi, macam-macam tempat yang berlaku serangan-serangan yang ganas ini, kita akan lupa dan kita akan dibetulkan bahawa 7 Oktober punya soalan adalah soalan yang langsung tak valid dan hanya menipu ramai orang, dan hanyalah merupakan propaganda mereka yang pro kepada Israel. Kerana bagi orang Gaza, bagi orang Palestin, mereka telah terluka, mereka telah disakiti sejak 75 tahun yang lalu. Dan bagi sesiapa yang memikirkan sebelum sekarang ini, sebulan dah 50 hari kita lihat Gaza diserang,
17,000 nyawa melayang sebagai syuhada. Sebelum ini, jangan sangka Gaza itu adalah tempat yang aman, tempat yang berdaulat. Bacalah cerita bagaimana akhirnya negara Palestin ini dibentuk melalui perjanjian Oslo pada 1993. Lihat bagaimana di West Bank mereka tetapkan ada zon A, zon B, zon C. Bacalah pengalaman orang-orang di tebing barat, macam mana nak pergi sekolah, macam mana nak pergi Masjidil Aqsa untuk solat. Kita akan tahu sebenarnya selama ini, sebelum 50 hari yang terakhir ini pun, mereka bukan hidup aman pun. Baca cerita bagaimana pengalaman orang Gaza nak cari air tiap pagi, nak cari makanan tiap pagi. Yang sebahagian besar daripada rakyat Gaza, 50% daripada rakyat Gaza adalah unemployed, orang yang tidak ada kerja, menganggur, 50%. Ya. Dan hampir lebih daripada 50% lagi adalah miskin tegar, lebih kurang 70%, 75%, yang mereka ini perlukan makanan, bantuan setiap hari daripada badan-badan kebajikan. Itu adalah Gaza sebelum perang terakhir 50 hari ini. Kalau kita rasakan yang segala-galanya bermula pada 7 Oktober yang lepas, itu adalah pengetahuan yang salah dan palsu dan menyeleweng. Dan itu yang digemari oleh Israel untuk kita melupakan sejarah sebenar perjuangan Palestin yang telah bermula sejak era 1940-an, ketika Baitul Maqdis ataupun Palestin dijajah oleh British, dan kemudian datang Zionis Israel mengisytiharkan ini adalah negara kami, namanya adalah the State of Israel. Baik. Cerita Abdullah ibn Jahash memandu kita untuk mendapatkan pelajaran penting ini. Dalam mana-mana cerita yang kita baca untuk masa kini, walau apa pun kita tak setuju tentang apa yang berlaku di Gaza, kita kena kembali melihat sejarah supaya kita tahu ini cerita, ini adalah sejarah sebenar kita, sejarah panjang kita dalam perjuangan yang penting ini. Dah masuk isyak belum? 4 minit lagi. Kalau kita tengok ayat tadi, lupa nak tengok ayat tadi balik. Allah menggunakan wa ikhraju ahlihi minhu. Ini adalah ayat yang paling kuat dalam surah Al-Baqarah 217 tadi untuk kita translate kepada Gaza. Macam mana ada tanah yang separuh saiznya daripada Perlis, tapi penduduknya adalah 2.2 juta. 2.2 juta ni dia adalah, tak tahu, 3 kali ganda daripada penduduk Majlis Bandaraya Shah Alam, tempat kita ni. Penduduk di Majlis Bandaraya Shah Alam, seingat saya lebih kurang berapa, 600,000, 700,000, dan darat 3 baru kita akan jumpa. Itu adalah jumlah penduduk di Gaza. Macam mana mereka boleh berhimpit ramai-ramai di situ kalau bukan ini adalah immediate impact, kesan langsung daripada pembantaian, penghalauan setiap kampung yang berada di wilayah Israel. Ini baca sejarah kita, Tel Aviv tu di utara Gaza saja. Setiap perkampungan yang berada di Tel Aviv, di Haifa, ini 2 kota ataupun bandar utama milik Israel yang menjajah ini, dan cerita tentang setiap kampung yang dibantai ini dicatatkan dalam banyak buku. Boleh cari buku-buku itu, dan buku ini ditulis oleh orang-orang Israel sendiri, menceritakan bagaimana proses itu berlaku. Mereka memang secara literal menghancurkan satu kampung dan menghalau siapa yang berbaki lah. Setelah mereka bunuh sebagian besar, yang baki itu semua ditolak ke selatan menuju ke Gaza, dan sebagainya juga ditolak untuk menuju ke tebing barat. Itulah terbentuk 2 wilayah terbesar di Palestin pada hari ini yang berbaki, tebing barat dan Gaza. Sebab tu populasi penduduk mereka sangat padat, kerana ini adalah campuran ratusan ribu pelarian di Gaza. Dan bacalah data UNHCR bila mereka sebut di Gaza itu sendiri majoriti populasinya adalah pelarian. 70% di Gaza itu adalah kamp pelarian, bukan kamp pelarian, pelarian. Dan 50% daripadanya masih duduk di dalam kamp yang kita duduk tengok dekat Ajlun, Jordan. Apa nama tempat, lupa dah. Di Jordan ada banyak kamp pelarian yang daripada Syria hari ni, yang kita tengok mereka dirikan kemah daripada macam-macam material. Itulah realiti di kamp Jabalia di Gaza pada hari ini, di Khan Yunis di Gaza pada hari ini. Ini bukan kamp yang baru didirikan sejak perang baru-baru ni. Ini kamp yang telah mereka duduk sejak daripada 2005, 2006. Mereka masih duduk di kamp yang sama. Itulah Gaza. Supaya kita tidak
melihat mereka dengan pandangan yang negatif, supaya kita sentiasa berada di samping mereka bila mereka memerlukan kita. Dan kitalah sepatutnya orang terakhir yang akan memberikan gambaran yang positif, gambaran yang murni tentang Gaza. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sebab seluruh dunia akhirnya, walaupun dia masyarakat dunia berdemonstrasi, tapi ya, selagi mana pemimpin-pemimpin besar dunia ini tidak memberikan kata putus bahawa kita kena memihak kepada keamanan di Gaza, selagi itu masih belum berlaku ceasefire yang berkali-kali dilaungkan di atas meja United Nations, PBB, dan masih US gunakan veto untuk menghalang itu daripada berlaku. Saya rasa dah sampai insya belum? Saya tak tengok jam. 1 minit lagi. Macam ni saya nak tengok jam? Saya tak tengok. Tak apa, tinggal 1 minit ni. Saya rasa tunggu azan saja. Lepas azan saya akan beri sedikit dipanggil apa? Pengenalan kepada watak-watak yang seterusnya. Sebab saya dah sebut bahawa saya akan berikan tumpuan kepada watak-watak sahabat yang dekat dengan cerita Palestin, yang kedua-dua watak itu mewakili wanita dan lelaki di Palestin. Dan jangan kita melihat sirah Nabi cerita di Palestin hari ini dan kita asingkan daripada realiti sejarah kita sejak era sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin kalau kita baca cerita Palestin dan kita baca sirah di sebelah, ada buku sirah di sebelah dan ada berita Palestin di sebelah yang satu lagi, saya rasa kita akan dapat satu pelajaran besar sejak daripada apa yang berlaku 7 Oktober. Sebagai Muslim, kita sepatutnya menjadi orang yang berbeza sebelum 7 Oktober dan selepas 7 Oktober. Dia macam Ramadan dah, ya? Kita kena menjadi orang yang semakin baik, semakin tinggi nilai spiritual kita. Kita kena menjadi orang yang semakin kuat percaya kepada janji Allah Ta'ala selepas apa yang kita lihat di Palestin sejak daripada 7 hari bulan yang lepas. Boleh azan dulu, kemudian kita tutup dengan pengenalan untuk kuliah akan datang.
Bismillah. Baik, sebagai penutup, kembali kepada nama-nama yang kita sebutkan tadi. Kita berkenalan dengan Abdullah ibn Jahash, dan kita telah meneliti beberapa cerita berkaitan beliau, dan kita telah melihat realiti di Palestin dan apa kaitannya dengan ayat surah Al-Baqarah ayat ke-217. Dan inilah antara rutin yang seorang Muslim perlu buat bila dia melihat kejadian-kejadian depan matanya, kerana kita tidak mahu teguran yang disebutkan dalam surah Al-An'am bila Allah Ta'ala menyebutkan kami telah penuhkan, walaqad dzara'na fi jahannam, kami telah penuhkan negara Jahannam itu dengan jin dan manusia yang mereka itu lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka ini ada hati tetapi hati mereka tidak dapat memahami, lahum a'yun wal fala yubsiruna biha, mereka tidak menggunakan mata mereka untuk memandang, untuk memerhatikan, untuk menilai, walhum a'yunun, dan mereka ada telinga tetapi telinga itu tidak dapat berfungsi untuk merakam rayuan-rayuan yang berada di kanan kiri mereka, dan tidak dapat mereka menentukan tindakan yang perlu dilakukan. Ini adalah teguran yang agak berat daripada Al-Quran, memberikan peringatan bahawa seorang Muslim apabila melihat kejadian yang sebesar serangan bertali arus ke atas Gaza dengan kematian yang terlalu besar untuk kita abaikan, adalah malang bila kita gagal untuk melihat, mendengar dan memerhatikan itu dengan pandangan mata yang segar, dengan telinga yang tidak dipekakkan, dengan cara kita membanding-bandingkan ini dengan cerita daripada sirah dan dengan panduan daripada Al-Quran, dengan cara kita mengikuti cerita ini dengan pelbagai saluran yang ada authority yang reliable di macam-macam sumber, agar kita tidak menepati apa yang Israel sendiri mahu, iaitu dia mahukan umat Islam untuk bosan mengikuti cerita tentang Palestin. Dia mahu umat Islam rasa boring, rasa rasa dah penat menonton, membaca dan bercerita lagi tentang Palestin. Mereka mahu kita penat berdemonstrasi, mereka mahu kita penat boykot, mereka mahukan kita penat daripada menyampaikan berita-berita begini sesama kita. Dan kita tahu memang kita pun agak kepenatan, kita burn out sebenarnya cerita tentang Palestin. Tapi kalaulah orang di Gaza masih sudi untuk tetap berada di Gaza, walaupun mereka tahu sejak daripada 106 tahun yang lalu bahawa kekal di Palestin bermakna menggadaikan masa depan diri mereka dan anak-anak mereka, mereka masih tetap bertahan di situ. Dan satu video terakhir yang saya rasa saya tonton pagi tadi, bila anak-anak ini keluar daripada runtuhan rumah sendiri, muka masih penuh dengan darah dan debu-debu rumah mereka, dan dia sendiri cerita macam mana dia tahu mak ayah dia dah tak ada, adik-adik dia dah tak ada, dia hanya seorang diri kerana dia seorang saja selamat. Dan dia sebut benda yang sama yang kita yakin itu diwarisi daripada generasi sebelumnya, bahawa dia akan terus berada di Gaza. Dan dia sebut nahnu Gaza, nahnu abtal, kami adalah Gaza dan kami adalah abtal. Abtal ni apa? Orang-orang gagah, heroik. Kami bukan pengecut, kami bukan orang yang cepat putus asa, dan kami akan terus setia berada di Gaza. Dan siapalah kita orang-orang di luar ni untuk kita rasa putus asa, untuk kita rasa penat, kecewa dan malas untuk bercakap lagi tentang Gaza, tentang Palestin. Maka mudah-mudahan ini adalah cerita yang memberikan galakan kepada kita semualah untuk terus mendoakan mereka, terus berikan perhatian kepada mereka apa saja yang kita mampu. Mudah-mudahan itu menjadi satu sebab untuk esok kita bertemu dengan Allah Ta'ala, dan kita boleh buktikan kepada Allah bahawa bukan saja ketika ini, bahawa selama-lamanya sepanjang hayat kita, kita bersama dengan Palestin dan kita buat sesuatu dan kita tak pernah putus asa.
walau sedikit, kerana kita bersama dengan mereka selama-lamanya insya-Allah. Itu saja daripada saya, kecuali kalau ada soalan tuan-tuan. Kalau ada, tak ada. Baik, terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan ada peluang kita jumpa lagi melanjutkan kuliah kita insya-Allah. Akan datang kita berkenalan dengan seorang sahabat namanya Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, sama dengan nama spokesperson Al-Qassam hari ini, Abu Ubaidah, yang ceritanya banyak yang sama yang boleh berikan pelajaran untuk kita. Aku qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.